Okay, are you ready? Okay, Kak Rizal. Okay, Assalamualaikum semua. Doa. Kita setting lah tadi tau. Okay, so yang dalam ni semua dah buat Semua dah lepas. Okay, so macam mana pengalaman buat dah buat? Macam mana? Okay ke? Is that okay? Okay. Atau hampa je kan, speaking pun betul tak? Dulu masa saya dekat MPP, against speaking, ability members tu, 2 Indian. Yang cakap tu semua macam ayak tu. Kebir-kebir mata saya. Okay, dia tak apa, band 4 juga. You? Band 5 lah kan? Saya band 4 takkan you band 4 juga. Okay, so I dah bagi slide ni yesterday, am I right? Okay, so I dah minta you baca yang atas-atas tu sebab yang atas-atas tu basically introduction yang you dah pernah belajar pun masa form 4, form 5. Okay, so I tak nak repeat benda yang sama lah, okay, wasting time. So I akan terus proceed kepada nomenclature. Okay, so now you are going to learn the nomenclature of alkane, straight chain alkane dan juga branch alkane. So ini pun I rasa you dah belajar, betul tak? Kan? Mungkin nak recall semula sahajalah. Okay, so basically this is the way we name straight chain alkane. Okay, straight chain means that alkane yang tak ada branching. So please bear in mind, alkane dia punya general formula always sama lah. Okay, CnH2n plus 2. Okay, dan di sini ada letakkan number of possible isomers. Okay, I saja share lah, okay, number of possible isomers ni, but it doesn't mean that you have to memorize dia punya isomer. Okay, sebab isomer ni you boleh hasilkan sendiri. Okay, bila kita buat positional chain ataupun functional group isomerism. Okay, you don't have to memorize the numbers untuk possible isomers itu. Okay, so now kita nak terus pergi kepada nomenclature of alkane, branch alkane. Kalau straight chain, nama dia simple macam ni saja. Okay, and for your level kita hanya akan study sehingga 10 carbon compound. Okay, 10 carbon organic compound sahaja. Okay, so that's why kita ada sehingga decane. Okay, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. Okay, now let's see the nomenclature of branch alkane. So branch ni maksudnya yang ada cabang. Okay,
So kalau katakan kita ada, tak nampak ah? Ayo. Okay. Tutup, silakan. So kalau kita ada this kind of alkane saja, okay, without branching, nampak kan? So without branching, you just have to count the number of parent chain sajalah, the number of carbon, okay, to become the parent chain. So ingat, dalam minda kita ni kena ingat, yang ni mungkin tak nampak sikit sebab ada bagi dekat you slides kan. Okay, so hopefully you can refer to your slides as well. Okay, so kena ingat nak cari parent chain kena pilih yang longest and continuous, panjang dan bersambung. Okay, yang paling panjang dan bersambung. Kiranya bila awak kira dengan carbon itu dia tak start, okay, the count, right? So panjang dan bersambung. Okay, so kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon macam ni without branching, of course this one is hexane. Okay, alright now. So step yang kedua, begin numbering on the parent chain that nearest to the substituent. Okay, pertama sekali kena cari chain yang paling panjang. Okay, itu yang paling penting. Okay, siapa chain yang paling panjang dekat sini? Yang mana satu chain paling panjang? How many carbons? 6 carbons, right? Okay, so you boleh nampak yang paling panjang ada 6. Okay, alamak, I lupa nak bawa I punya pointer. Okay, 6 yang mana? 6 di sini, betul tak? Setuju? Okay, so where to start the numbering? Daripada mana? Kiri or kanan? Left or right? Why daripada kanan? Nearest to the substituent. Mana dia substituent kita? Yang cabang ni substituent lah. Okay, cabang ini yang kita kenali sebagai substituent. Okay, kumpulan penukar ganti, substituent. So nak start numbering from the end nearest to the substituent, maksudnya kena bermula daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this is the numbering of the parent. Okay, next, give number for position of substituent. Okay, bagi number untuk menentukan kedudukan substituent dan juga nama dia. Okay, kalau CH3 sebagai cabang, apa nama CH3 ni? Methyl. Pada kedudukan mana on parent chain kah methyl itu berada? Yes, so nama of this substituent adalah 2-methyl. Okay, 2-methyl. So bila di depan of the parent chain. Nama parent chain should be di belakang. So apa nama yang sepatutnya untuk compound ini? Apa nama dia? 2-methyl hexane. Okay, so cara nak tulis adalah numbers to alphabet kena letak dash. Okay, anywhere in the naming, number to alphabet you have to put dash. Okay, dan antara methyl dengan hexane tu tak payah letakkan space. Okay, tak perlu letakkan space. You have to sambung straight away. Okay, tak perlu letakkan space. So 2-methyl hexane. So this is the way we write the naming for organics. Okay, untuk alkane ni penting sebab dia adalah basic atau backbone of the organic compounds. Okay, and then talking about substituents. Okay, tadi kita ada methyl sebagai substituents. Okay, but sebenarnya kita ada banyak lah. Okay, banyak substituents. Okay, kalau katakan satu carbon sahaja which is CH3, so ini namanya methyl. Okay, P ni parent chain P ni merujuk kepada parent chain. Okay, so kalau cabang tu ada satu carbon namanya methyl. Okay, cabang ada 2 carbon like this is ethyl. Okay, cabang ada 3 carbon like this. Okay, panjang macam ni, 1, 2, 3. So this is propyl. But starting from substituent yang mempunyai 3 carbon, kita boleh ada different nama untuk substituent tersebut. Okay, contohnya number of carbon still 3. Kalau kita susun memanjang macam ni, ini namanya propyl substituent. Tapi sekiranya you buat apa? Sekiranya you pindahkan yang CH3 ni, you pindahkan tempat dia P ke sini. Okay, P ke carbon yang ini. So maka dia akan jadi bentuk macam ini. So bentuk macam ini nama dia apa? Isopropyl. Okay. Lagi satu benda yang I nak you ingat, I tak tahu ni you dah baca ke tidak sebelum ni. Apabila carbon ini, apabila substituent ini terikat kepada parent, when this substituent is bonded to the parent chain, the first carbon of the substituent here is carbon number 1 of the substituent.
Okay, karbon yang pertama. Karbon yang pertama yang directly bonded kepada parent chain itu adalah karbon pertama untuk substituent. Okay, bukan karbon parent karbon substituent Karbon pertama untuk substituent. So ini adalah satu, karbon dua, karbon tiga. So that's why the name is propyl. Sebab ada tiga karbon. Okay, tapi when you change the position of the CH3 over there kepada karbon yang dalam itu, so now karbon yang pertama yang akan directly bonded to the parent adalah karbon yang ini. Setuju tak? Okay, dan yang ini akan jadi karbon yang kedua. So karbon yang kedua ni tak kisah sebenarnya, it can be karbon yang sebelah kanan atau karbon yang bawah. Okay, asalkan longest and continuous. Okay, untuk pengiraan carbon substituent as well. So I nak labelkan dua di sini lah. Seperti itu. Okay, so selain daripada nama isopropyl, isopropyl ni is actually one of the common name untuk substituent. Common name, nama biasa. Okay, dia bukan IUPAC name lagi. Yang awak belajar tadi tu 2-methylhexane itu adalah IUPAC name. IUPAC itu apa? IUPAC name adalah tata cara penamaan untuk organic compounds by international food standard. Okay, IUPAC name. Alright, so untuk nak bagi nama IUPAC untuk this substituent, okay, untuk yang dekat bawah ni, okay, penamaan dia akan jadi macam mana? Okay, sama juga, kita akan tengok dulu. Ini adalah substituent. Okay, dalam substituent ni pun dia akan ada parent. Okay, dalam substituent akan ada parent. So apakah parent of the substituent? Parent, balik-balik. Konsep dia kena apa? Longest and continuous. So how many the longest carbon dalam this substituent? Dua kan? Satu, dua. Ini longest and continuous. Satu, dua. Dia bukan satu, dua, tiga macam tu. Kan? Parent is satu and dua. So maksudnya nama parent substituent ini adalah ethyl. Okay, nama parent substituent adalah ethyl. Okay, and then pada carbon of the substituent itself, ada cabang tak? Ada, CH3 dekat sini. Apa nama CH3? Methyl. Dekat kedudukan mana? Satu. So dia adalah satu methyl ethyl. Okay. So kalau you yang bagi nama untuk compound tu, I rasa you akan bagi nama yang mudah lah, which is isopropyl. Betul tak? Tapi soalan boleh bagi nama ini dekat you. Okay, so yang dalam kurungan ini adalah nama substituent. So instead of giving isopropyl, you boleh juga bagi nama substituent, nama cabang ni sebagai 1-methyl ethyl. Okay, itu maksud dia. Alright, dan di belakang ni will be the parent name lah. Okay, belakang ni nanti akan jadi parent name. Okay, right. Yes. Yes, kena. Okay, kita ambil contoh ini dalam bentuk macam condensed dan juga expanded. Okay, sort of combination of dua structure. Kalau awak buat dalam bentuk skeletal, okay, probably ini parent, awak akan nampak kalau skeletal dia punya bentuk akan jadi macam ni lah. Mencapah macam tu. Okay, so now kita ambil contoh katakan kita ada structure yang macam ni. Okay, so which one is the longest chain for the parent? Bawah kan? Okay, bawah which is yang ni, right? Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun tak boleh. Okay, so 7 yang paling panjang. Okay, so what is the substituent of this parent chain? Yang cabang ni kan? So cabang ni adalah apa? Isopropyl. Okay, why it is isopropyl? Because you boleh nampak kita ada 1, 2 carbon sebelah sini and 3 carbon cabang. Okay, cabang macam ni. Alright, so ini adalah isopropyl. But where to start the numbering on the parent chain? Kiri or kanan? Mana-mana pun boleh. Sebab sama kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so numbering aku start daripada kiri ataupun daripada kanan. So the name of this molecule akan jadi? 4-isopropyl. 7 carbon apa? Heptane. Okay, so ini kalau penamaan kalau you pakai isopropyl. Tapi kalau you nak pakai yang 1-methyl ethyl tu, dia akan jadi macam? 4 dash dulu. Dalam kurungan 1-methyl ethyl. Ni cara dia.
Okay, because 1-methyl-ethyl itu merujuk kepada nama of the substituent. Okay, 1-methyl-ethyl heptane. Okay, kena buat kurungan kena buat kurungan. Okay, boleh yang itu? Boleh faham? Adik bagi rapat. Bagi rapat. Tarik pintu bagi rapat. Ya, ada soalan? Sat, tak sampai lagi. Sabar dulu. Kita ada banyak lagi naming. Sekejap. Banyak lagi. Ini perlu contoh. Beberapa. Ini perlu contoh substituent tau. Okay. And then kalau kata kita ada untuk bagi rapat tu. Untuk kita bagi rapat. Okay. Kalau kita ada 4 carbon on the substituent. Okay. 4 carbon pada substituent. So sama juga kalau dalam kedudukan memanjang macam ni namanya adalah butyl. Okay. Dan kalau you ubah kedudukan carbon yang hujung ni, okay, daripada sini kita ubah pergi ke sini. Okay, hujung ubah melangkaui satu carbon, dapat struktur yang macam ni. So ini apa? Ini adalah isobutyl ataupun 2-methyl-propyl. Kenapa 2-methyl-propyl? Konsep yang sama macam tadi lah. Okay, the first carbon of the substituent yang terikat dengan parent will be carbon number 1. Okay, ini number 2, ini number 3. Okay, so ada 3 carbon pada parent substituent. So it is propyl. Okay, ada methyl pada kedudukan carbon yang kedua. So 2-methyl-propyl. Okay, alright. Boleh ubah lagi tak kedudukan cabang tu? Yes, boleh. Kita ubah cabang ini pergi ke tempat sini. Okay, di sini attachment dia nak. So awak akan dapat secondary butyl ataupun 1-methyl-propyl. Okay, 1-methyl-propyl sebab carbon ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, and then kita ubah pula cabang yang hujung sekali attach pada carbon di sini, melangkaui satu carbon attach di sini. So you akan dapat this substituent, namanya adalah third butyl. Okay, ataupun 1,1-dimethyl-ethyl. Okay, so macam mana cara nak ingat? Basically ni cara I lah. Okay, I akan tengok macam ni. Kalau set butyl maksudnya ini parent chain. Okay, apa yang kita ada adalah ini carbon of the first substituent. Dia akan terikat dengan satu, saya buat skeletal Okay, satu dekat sini, stage 2, stage 3. Okay, stage 2, stage 3. So this is stage 2 and stage 3. Okay, carbon ni carbon yang dekat tengah ni, stage 3 dekat bawah. Okay, so cara I ingat adalah bila carbon ni, carbon of substituent ni terikat pada 2 carbon yang lain. Okay, dia macam second 2 kan. Okay, ada 2. So secondary butyl. Contoh, okay. Kalau third butyl pula, macam mana nak ingat dia? Okay, parent chain, okay, to this carbon. So ni carbon tersebut. Alright. So that carbon terikat dengan stage 3 ada 3. 1 stage 3, 2 stage 3, 3 stage 3. Okay, third macam 3, T3. Okay, T3. So ada 3 lah cabang dekat sini. Macam itulah cara nak ingat dia, okay. Kalau yang dekat atas ni, yang ni I rasa tak ada cara kot. Okay, you got no choice. Dia lebih kurang sama macam you boleh nampak carbon of substituent which is dekat sini, okay, which is here, terikat dengan siapa? 3 yang lain. 1, CH2, CH2, CH3. Okay, dan CH3 yang ni pada carbon yang kedua. So dekat sini. Okay. So dia seolah-olah macam carbon here, the first carbon of the substituent terdekat dengan satu carbon yang lain of substituent. Apa yang I buat ni? 1, 2, 3, 4, ni 5 dah ni. Salah. Padam balik. CH2. Macam mana nak buat? Warna tu. Okay. Macam ni lah. Macam tu. Okay. Ni CH2 which is here. Okay, constant dengan CH2 dekat sini. CH yang dekat sini. Okay, dan baru ada cabang 2 CH3. Macam tu. Okay, so ini adalah di antara nama-nama substituent lah. Okay, so kalau 4 carbon tu tak semestinya awak ada butyl substituent sahaja macam ni. Okay, dia boleh ada cabang-cabang juga of the substituent. Okay, so ini will be the name. Isobutyl, subbutyl dan juga third butyl. Okay. Kalau kita ada 5 carbon, so 5 carbon, 1, 2, 3, 4. Tertinggal satu carbon dekat sini.
Tolong tambah lagi satu. This one we should have another CH2. Okay. So kalau kita ada 5 carbons on substituents like this, so this name adalah pentyl. Okay, pentyl. Dan kalau kita ubah kedudukan dia, jadi macam ni, ada cabang macam ni. So ini namanya adalah neopentyl ataupun 2,2-dimethyl propyl. Kenapa 2,2-dimethyl propyl? Because the first carbon of the substituent will be carbon number 1. Ini nombor 2, ini nombor 3. Okay, so on carbon yang kedua kita ada dua kumpulan substituent lagi, okay, sub kepada substituent iaitu methyl. So 2,2-dimethyl propyl. Okay, dalam bentuk skeletal probably awak akan nampak macam ni lah kot. This is CH2 kepada C and then kepada 3. Macam tu. Dia lebih kurang sama macam third butyl tadi, tapi ada penambahan CH2 dekat sini. Okay, so the total carbons will be 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jumlah carbon jumlah carbon. Ada 5. Okay, so that is for neopentyl. Okay, so those adalah alkyl substituent. Okay, yang kita bincangkan tadi ni, ini adalah alkyl substituent. Substituent yang melibatkan carbon chain. Okay, selain daripada itu, kita boleh ada juga cycloalkane sebagai substituent. Okay, so maksudnya bentuk yang ni lah. Okay, kalau yang ni namanya cyclopropane. Tapi kalau dia menjadi substituent, dia akan jadi cyclopropyl. So you boleh nampak kita gantikan yang belakang ni N tu dengan YL, il. Okay, untuk nak jadikan dia sebagai substituent. Cyclobutane akan menjadi cyclobutyl. Sekiranya ini adalah substituent. Okay, bukan parent substituent. Okay, kalau benzene ring sebagai substituent namanya apa? Benzene ring itself, yang ni saja. Ring ni namanya adalah phenyl. Okay, phenyl phenyl. Kalau benzil pula bentuk dia macam mana? Benzil if kita ada CH2 dahulu, dan barulah benzene ring. Ni kena ingat. Sebab mostly students kalau nampak aja benzene ring macam ni, dia terus bagi nama benzene ring ni sebagai benzil. Salah lah. Okay, kerana benzene ring alone sebagai substituent namanya adalah phenyl. Okay, or the short form dia adalah C6H5. Okay, benzil tu yang mana satu? Benzil adalah apabila kita ada parent chain yang directly bonded dengan CH2 dahulu. And then barulah benzene ring. Okay, so ini adalah benzil. Alright? Alright. And other substituent yang lain, kita boleh ada bromine sebagai substituent. Okay, halogen sebagai substituent. So the halogens as substituent namanya adalah bromo, chloro, fluoroiodo. Okay, OH substituent hydroxyl, NH2 sebagai substituent amino. Okay, CN ni apa? If you expand the structure, it is actually C triple bond N. This is cyano. Okay, cyano. NO2 adalah nitro. Okay, so ini adalah nama-nama substituent yang you mungkin akan masukkan dalam penamaan parent chain kita nanti. Okay, kita proceed dengan naming. Okay, next step. If we have 2 or more substituents, okay, kalau ada 2 ataupun lebih substituents, so give location for each of the substituent that you kena arrange according to alphabetical order. Okay, nama tu nanti kena susun ikut alphabetical order. Kalau kita ada 2 same substituents, so you have to put di in front of the name of the substituent. Contohnya, kita ada 2 methyl dekat dalam structure parent ni. So dia akan jadi dimethyl sebab ada 2 substituent yang sama. Kalau ada 2 substituent yang berbeza, bagi nama untuk setiap satu. Okay, so 3 same substituent gunakan tri, 4 same substituents gunakan tetra. Okay, cuba tengok dalam structure ini. So which one will be the parent chain dahulu? Panjang. Yang panjang. Panjang yang mana satu? Yang ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ni. Okay, ni boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 panjang juga. Kenapa tak boleh? Longest and continuous sama lah. Ni longest and continuous juga ni. I tak start pun tadi. Mana-mana boleh. Betul. Okay. So yang ni I letak dekat step yang dekat bawah tapi tak apa. I bagi tahu siap-siap. So in order to choose the parent chain, okay, kalau you ada 2 choices macam ni, kalau you start daripada sini pun 6 kan,
Ni 6 kan? Okay, kalau yang ni 6, you akan ada berapa banyak substituent? 1 sahaja, right? Okay, if this is the parent chain, so you're going to have 1 substituent sahaja. Yang mana? Ni, yang ni sahaja. Okay, yang itu sahaja. Kalau awak parent. Okay. Dan kalau awak pilih, akan ada 2. Priority adalah pilih parent chain yang mempunyai greater number of substituent. Okay, kalau you ada 2 possible routes, okay, possible carbon chain yang sama untuk mencari parent, choose the one that giving you the greatest number of substituent. Okay, greatest number of substituent. So maksudnya siapa yang akan jadi parent dekat sini? Yang panjang, yang linear ni lah. Okay, yang linear ni. Okay, right. And where to start the numbering class? Left or right? Left sebab nearest to the substituent. So 1. Ini penamburan untuk parent 4, 5, 6. Okay, so once sudah tengok parent chain dia, ada berapa carbon and you put the numbering, identify the name of the substituents dahulu. Okay, so what we have on top of the structure? Kita ada, on top of the structure kita ada ethyl. Which position? Okay, third position. So 3 ethyl. So ni nama substituent untuk ethyl. Yang dekat bawah? Yeah, 2 methyl. And how many carbons on the parent chain? 6. So it is hexane. So what will be the name for this compound? Ini. Fokus dekat sini. List substituents alphabetically. So antara E dengan M which one will come first? Ya, E akan main dulu. Okay, so name of the parent akan jadi 3. Yes. Okay, 3 ethyl, 2 methyl hexane. Itu maksud dia kena susun nama of the substituent tu according to alphabetical order. Okay, antara E dengan M, E will come first. So that's why you put E dahulu. Okay, 3 ethyl, 2 methyl. Okay, boleh? Kalau profil dengan methyl. Yes. Tapi bila ada profil tu kena check elok-elok Kadang-kadang profil tu yang kita akan kira sebagai parent. Kan? Sebenarnya in finding the parent chain, dia tak semestinya you kena cari dalam bentuk linear macam ni saja tau. I boleh bagi parent chain yang panjang tu macam ni. Okay, or even like this. So you have to count, okay, jumlah carbon chain yang paling panjang and continuous. So that continuous tu tak semestinya linear macam ni saja. Kalau macam ni tak clear lah, kan? Tak mencapai lah kan? So I bagi yang corner-corner sikit. Okay, so make sure every time awak nampak especially yang condensed structure tu, you kena kembangkan. Okay, supaya awak akan nampak berapa chain yang paling panjang sebenarnya. Okay, next. And then, if we have 2 substituents present on the same carbon, okay, 2 substituents sama ada yang sama or berbeza, okay, that exist on the same carbon, use the location twice. Okay, use the location twice. If 2 same substituents on the carbon, use location twice and put comma to separate the structure. Okay, tak apa. Tengok yang ni dulu. If 2 substituents present on the same carbon atom, use that location twice. Okay, cuba tengok mana chain yang paling panjang dekat sini. Yang mana satu? Bawah ni boleh jadi possible tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak? Atas boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ke? Sama saja, right? Okay, so macam sama, kita ambil yang dekat linear tu lah. So where to start the numbering? Left or right? Left or right? Left lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so now identify the substituent. So ini apa? 3. 3 methyl. And on the same substituent, on the same carbon, sorry, kita ada apa ni?
Yup, 3-ethyl. So again, konsep yang sama, susun ikut alphabetical order. Okay, dan kalau kita ada dua substituent on the same parent, you kena gunakan nama yang sama dua kali. So the name of this compound will be 3-ethyl, 3-methyl hexane. Okay, yang tak salin tu hampa boleh absorb macam tu je ke? Macam hebat sangat je ni. Yang tak salin, yang salin tak apa. Okay, so next we go to the next rule. If two same substituents on the same carbon, kalau ada dua same substituents pada carbon yang sama, use location twice and put comma to separate the numbers. Okay, now, siapa parent kita? Hexane jugalah. Okay, sama macam tadi. And what will be the substituent? We have nitro. Okay, ini pun kita ada nitro. Which position? 3. Ini pun third position juga. Adakah substituent yang sama? Ya, sama. So, bila sama, make sure kita letakkan dinitro. How about the numbers? 3. Salah. 3 dinitro. Okay. So tiga ini akan bagi idea dekat awak bahawasanya pada carbon yang ketiga akan ada dua substituent. Okay, tiga. Maksudnya ada dua substituent. Yang sama ke yang berbeza? Tengok pada dinitro. Dinitro maksudnya dua substituent yang sama. Kalau kes yang macam tadi ni, nampak tak ada tiga. Maksudnya we have two different substituent tapi pada carbon yang sama. Okay, because you write separately 3-ethyl, 3-methyl. Okay, you tak combine kan. Bila combine macam ni maksudnya kita ada dua. Okay, boleh yang tu? Alright, how about this one? Cuba bagi nama untuk yang ini. Mana chain yang paling panjang? Ini juga. Semua setuju? Where to start the numbering? Kiri. Kalau lantaran ini tu. Yang naik kat sini tu. Yang naik daripada atas kan? Maksudnya daripada sini ke? 1, 2, 3, 4, 5. Sama tak? Sama je kan? Sama je, exactly sama. Okay, boleh tak kita start numbering daripada kanan? Can you start numbering from kanan? Boleh ke lampu 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak? Why tak boleh? Sebab the first substituent kita tu berada pada third position. Kan? Kalau yang warna kuning. Yang warna merah tu pada second position. So priority so that's why warna merah pula. Okay, so nama untuk yang ni sila bagi. Ya, betul. Tu Matthew. Ya ke? Buat dulu, jangan congak. 2 methyl, ni apa? Bromo ada berapa? So, which position? So, untuk kes yang ini, two methyl pentane. Okay, 3,3-dibromo 2-methyl pentane. Dia tak keluar, sebenarnya ada satu lagi ni. Dekat bawah ni. Alphabet in di, tri, tetra, sec, third are ignored except iso and u. Okay, apa maksud ayat ni? Maksudnya adalah dalam jawapan kita just now, okay, kita pilih 3,3-dibromo 2-methyl pentane kan? Okay, which means bila awak nak susun nama dalam nama dekat bawah ni awak kena susun substituent tu according to alphabetical order. Betul tak? Okay, cuma je dekat sini di ni kita tak tengok dia punya alphabet. Tadi awak padam pula jawapan ni. Okay ni, tak tengok alphabet D. Okay, kita tak tengok alphabet D, kita tengok alphabet
B. Okay, so we are considering alphabet B, boil and methyl. So of course between B and M, B will come first. Okay, so dibromo, 3,3-dibromo, 2-methyl pentene. Okay, kenapa I cakap macam ni? Sebab konsep yang dekat bawah ni, rules yang dekat bawah. Alphabet in di, D in di, T in tri, T in tetram, S in sec, okay, T in third are ignored. Okay, except iso-NU. Maksudnya dalam iso-NU ni, I dia kita consider its alphabetical order. N pun kita consider alphabetical order. Okay, contohnya macam isobutyl, isopropyl. So I dia tu yang kita consider the alphabetical order. Tapi kalau dalam side butyl, third butyl, S dan T, in side dan juga third kita tak consider. Kita tengok apa? Tengok D, butyl dekat belakang tu. Okay, consider the alphabetical order. So yang itu sangat penting dalam penamaan. Okay, common mistakes pelajar akan buat pada part yang ini. Okay, cuba tengok structure yang ini. So try to give name for the structure. So which one is the longest? Linear. Setuju semua? Kiri or kanan? Kiri. This is for methyl juga. And then what we have at the bottom? Isopropyl. Okay, isopropyl. So now kita ada isopropyl in at which position class? Fourth position. So which alphabet you have considered in writing the name? I and M. Kan? I kena consider I dengan M. So which one will come first? I. So the name will be? Nak buat 3-methyl, 4-methyl ke? Dia methyl benda yang sama kan? Methyl benda yang sama. 3,4. Okay, dimethyl 7 carbon heptane. Okay, for isopropyl 3,4 dimethyl heptane. Okay. Nak kena buat apa kalau you ada structure yang macam ni? Yap, kembangkan dulu kan. Ni dekat bawah ni. Ni sangat bahaya ni. Okay, kena kembangkan dahulu. Bila kembang you akan dapat
Silap. Tak payah pun sebenarnya. I tak nak ni. Ni soalan lain, sorry. Jangan abaikan. Tak apa. Jangan abaikan Hanya I nak tunjuk something untuk you. Okay, yes. Jangan abaikan. Okay, mana yang longest chain? Linear juga. Boleh ambil yang kona-kona tak? How about this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh juga. Ini pun tak boleh. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So definitely yang ni lah. Okay, will become the parent. Okay, identify the substituents. Numbering daripada mana? Kiri atau kanan? Yep. So we have 1, 2, 3 dekat bawah. So yang bawah tu apa tu? We have, third dash butyl. At which position? 4. Okay, for third butyl. Ni buat dengan Oops. Okay, for third butyl. And then yang dekat atas tu adalah methyl. So, kita ada methyl M dengan third butyl. So, which alphabet yang kita nak kena consider? B and okay, B dan juga M. Kerana T itu, ni, third. Kita akan ignore. So, T ni kita ignore. Okay, kita tengok alphabet pada B, butyl. So, the name of this compound will be 4. 3, 4 dimethyl lah. Benda yang sama ada dua kan? 3, 4 dimethyl heptane. Okay. Bila nak tahu, basically kalau side butyl, third butyl kita letakkan kurungan. Kalau iso tak payah. Okay, iso tak payah. Basically the one yang ada ni lah kot, side sebab ada dash depan tu kan. Side butyl kan side dash butyl. Third butyl pun third dash butyl. Yang case yang macam tu letakkan kurungan. Kalau macam iso butyl, iso propyl tak ada dash, so you just have to write straight away sahaja. No need to letakkan kurungan. If there are two chains of equal length, as the parent chain, choose the chain with a greater number of substituents. So ni yang saya sebutkan tadi lah. If there are two chains of equal length, as the parent chain, choose the one that have greater number of substituents. Okay, pilih parent chain yang akan memberikan number substituent yang paling panjang, yang paling banyak. Okay, so cuba tengok dalam soalan ni. Which one will be the parent chain? Sebab ini ada berapa carbon? 8 carbon. Sure. Cuba tengok yang kona-kona tu. Can we have 8 carbon atom as well? Sure ke? Bila dapat spek lah? Bila dapat spek? Abu teruk sangat ni. Ini berapa carbon? 8. If that one become the parent, you akan ada berapa substituent? 2. 1 dan 2. Okay? Ada tak roots yang lain untuk kita cari parent? Yang mana? Ni, macam ni. Kan? Longest and continuous still, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. But kalau kita pakai yang ni, ada berapa banyak possible substituents? Ada 3. 1, 2, 3. So 2 dengan 3 siapa yang menang? Yes. Okay. And then where to start the numbering? Left or right? Left or right. Atas ataupun bawah? Okay. Tengok pula rules yang dekat bawah ni. If there are two chains of equal length as the parent chain, choose the lowest set of substituents locate. Okay. Pilih
parent chain, okay, pilih untuk memulakan numbering dalam carbon chain yang akan memberikan jumlah kedudukan substituent yang paling rendah. Okay, lowest set of substituents local ni merujuk kepada jumlah summation. Jumlah summation sama lah kan. Summation location substituent yang paling rendah. Okay, maksudnya dekat sini, let's say kita start numbering daripada atas Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So di sini kita akan ada substituent pada kedudukan ke-6, 5 dan 3. Okey, cuba tengok jumlah dia berapa? Berapa? 14. Okey. Kalau kita mulakan numbering daripada bawah, 1, 2, yang yellow ni, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, the same distance of the parent chain, tapi substituent kita akan berada pada kedudukan 3, 4 dan 6. So 3 tambah 4 tambah 6, 13. Lowest set of locant, mana yang paling rendah? 13. So numbering awak akan mengambil kira yang warna kuning kerana ia akan memberikan kedudukan substituent dalam jumlah yang paling rendah. Okay. So oleh itu, apakah nama of this compound? Trimethyl. Lagi? Tu congok ke apa tu? Macam biasa buat bulat, tuliskan dulu nama substituent, kedudukan dia berapa. Ya? Siapa tak belakang tu? Saya tu siapa saya? Nazatul, okey. Jawapan dia apa Nazatul? 3? 3,6 dimethyl 4 propyl. Octane. Setuju ke semua? Setuju? Yes. Okay, 3,6 dimethyl 4 propyl octane. Okay, pilih kedudukan, jumlah kedudukan substituent yang paling rendah. Okay, boleh? Alright, next one. So kalau yang macam ni, yang mana satu parent kita? Linear, setuju semua? Linear boleh, yang ke bawah pun boleh juga kan? Ke bawah like this pun boleh. Okay, linear macam ni pun boleh, setuju? Jumlah carbon dia sama. Okay, where to start the numbering? Kiri or kanan? Kira dahulu. Kira. Lowest summation of locate. Kiri or kanan? Kira apa? Nak kira? Okay. Awak ada dua possible arah untuk nak buat numbering kan? Kalau awak buat daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kita punya substituent yang I bulatkan ni akan berada pada kedudukan berapa ni? Kedudukan 2, kedudukan yang keempat, kedudukan yang kelima. Ni faham tak? Okay. So awak tambahkanlah kedudukan dia tu. Okay, tambah dia punya number tu. So bila 2 tambah dengan 4 tambah dengan 5. Jumlah dia adalah
11. Okay, ini kita punya possible numbering yang pertama. Yang kedua, kita boleh juga start numbering daripada kanan, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so di sini kalau yang warna orange tu, nampak beza tak? Nampak beza sangat. Pakai warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau kita pakai macam ni, kita punya substitute akan berada pada kedudukan yang kedua, okay, yang kelima dan 3, sorry. 3. Okay, so jumlah dia akan jadi 2 tambah 3 tambah dengan 5. Okay, jumlahnya adalah 10. So antara dua ni mana kedudukan? Jumlah kedudukan yang paling rendah? Ya, 10. Okay, so maksudnya numbering awak tu should menggunakan yang warna merah tu lah. Macam tu. Okay, so dah tahu warna merah, lepas tu nak ambil nama macam mana pula? Kita ada 5 ni ada bromo. Kan? On fifth location ada bromo. Lepas tu kita ada methyl. Ini pun kita ada methyl. So which alphabet yang kita kena consider? Bromo, kan? So methyl 2 namanya akan jadi dimethyl. Okay, bromo ada B. So nak consider antara B dengan berapa? B dengan apa? B dengan M. Okay, B kena abaikan. So B dengan M, which one come first? Ya, bromo. So the name akan jadi okay, 5 bromo 2 3 dimethyl hexane. Yes. The first priority pilih parent chain yang paling panjang. Tak kira linear ke, melengkung ke, melengkung, benda lah kan, yang ada kona-kona ke. Yang paling penting cari jumlah kabel yang paling panjang dulu. Okay, so once dah tahu kabel yang paling panjang, tengok possible nak start numbering daripada hujung mana, hujung belah kiri ke hujung belah kanan. Kan? So yang bila buat yang tu baru awak consider lowest summation of locate. Okay, yang itu baru awak consider lowest summation of locate. Okay, right. And the last one yang ini. Untuk yang ini pula sama juga, you kena pilih yang paling periode yang paling panjang. Okay, start numbering daripada end yang paling dekat dengan substituent. So mana periode yang paling panjang dekat sini? How many carbons? Seven, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and we have M, methyl sebagai substituent. Yang ini apa? Cyclopropyl. 3 carbon, cyclopropyl. So consider antara C dengan M, of course C will come first. So that will be 2 cyclopropyl, 5 methyl heptane. Okay, banyak laju ni, banyak laju untuk cyclohexane pula. Okay, untuk cyclohexane, so what is cyclohexane? It is alkane as well. Okay, also saturated hydrocarbon, tapi mempunyai general formula CnH2n, sama macam alkene. Okay, so kalau cycloalkene tu tak ada any branching, so nama dia will be as it is lah. Okay, 3 carbon cyclopropane, 4 carbon cyclobutane, 5 carbon cyclopentane, 6 carbon cyclohexane. Okay, kalau kita ada substituent, so kalau ada satu substituent, position of substituent in cyclohexane is not numbered. Okay, dalam straight chain ataupun yang branch tadi, kalau ada satu substituent, you kena letakkan kedudukan of the substituent. Berbeza dengan cycloalkane, bila ada satu sahaja substituent, kita tak perlu letakkan position untuk substituent tersebut. Okay, so maksudnya bila ada macam ni, of course ini akan jadi parent. Okay, so ini pun akan jadi parent. And it is understood that substituent yang directly bonded kepada parent chain, okay, which is dekat sini, so this carbon of cyclohexane will be carbon number 1. Sama juga dekat sini, this carbon is carbon number 1. Tapi tak perlu untuk kita labelkan position untuk substituent. So name of this compound akan jadi apa? Fluorocyclopentane. Nampak tak? Tak ada number dekat depan. Okay, tak ada number dekat depan. Okay, bila awak nampak fluorocyclopentane dan awak nak lukis, understood? Lukis cyclopentane dahulu. Okay, bila dia bagi nama, awak nak kena lukis structure, ingat lukis parent dahulu.
Okay, daripada nama nak lukis structure parent dahulu. Dekat mana parent? Tengok nama dekat belakang. Dan baru letakkan substituent dalam you punya drawing. Okay, so untuk yang ni namanya fluorocyclopentane. Okay, yang dekat bawah tu, this is apa? Yang bawah ni? Methyl cyclohexane. How many carbons? 7 kan? Cycloheptane. Okay, methyl cycloheptane. Okay, next. Kalau ada dua substituent. Okay, kalau ada dua substituent, firstly you have to consider apakah substituent ini. Okay, tengok apa substituent ini. Yang atas adalah methyl. Yang bawah adalah ethyl. So dah tahu yang ni, barulah kita akan bagi numbering untuk substituent tersebut. So how to give the numbering? Consider alphabetical order. Kita ada M, kita ada E. So maksudnya, which carbon of the parent chain will be carbon number 1? It should start daripada sini. Okay, sebab alphabetical order substituent tu yang paling rendah. So 1, 2, 3. Okay, jangan buat 1, 2, 3 ke bawah macam ni. Yang ni tak boleh. Kerana apa? Konsepnya masih sama. Kena ambil kira lowest summation of locate. Okay, alright. So this compound akan jadi 1 ethyl 3-methyl cyclohexane. Okay, so 3-ethyl 3-methyl cyclohexane. Yang bawah tu, yang macam monster punya tangan tu, ni apa dia? Kumpulan apakah itu? Cuba expandkan the structure or condensekan the structure. Kita ada apa dekat sini ni? Ni apa dia? Ni apa? Ya, so ini adalah ethyl. Okay, so ini pun ethyl, ini pun 2 carbon. So it is ethyl. So numbering should be sama ada ini 1, 2 ataupun terbaliklah, tak kisah. Okay, so nama dia akan jadi cyclobutane. Very good. Okay, 1,2 diethyl cyclobutane. Okay. Alright, so case yang macam ini pula. Okay, konsepnya sama juga. Okay, nak buat numbering. Kalau case yang macam ni, kita ada M for methyl, E for ethyl, C for chloro. So nak buat numbering, adakah kena consider alphabetical order? No. Lowest summation of locate. Okay, lowest summations of locate. Kalau 2 substituent macam tadi, alphabetical order. Kalau ada 3 substituent ni, terus cancel alphabetical order. Priority pada lowest summations of locate. Okay, so kalau lowest summation of locate, maksudnya yang ini 1, ini should be 2, ini 3, yang ini 4. Okay, 4, 5, 6. Okay, so the name will be baru susun ikut alphabetical order. Okay, kita ada 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. M for methyl, E for ethyl. Okay. Itu ada 2 substituent, confirm dia akan jadi carbon yang pertama. Okay, so E dengan M, E will come first. So 1 ethyl, lagi 1,3 dimethyl cyclopentane. Okay, and then kalau kita ada jadi if we have number of carbon in alkene chain is more than cycloalkane. Kita ada cycloalkane. Okay, 3 carbon. Dan kita ada chain juga dekat sini. Okay, tapi jumlah carbon dalam chain ni lagi banyak daripada carbon in the cycloalkane. So maksudnya yang ini akan jadi parent. Okay, kalau katakan number carbon dalam dalam chain lebih banyak daripada cycloalkane, so maka yang dekat chain tu akan jadi parent. So yang dekat bawah ring tu akan jadi substituent. So nama dia akan jadi 3-cyclopropylpentane. Okay, 3-cyclopropylpentane. Nampak Yang ni chain sebagai parent, yang ini cycloalkyl sebagai substituent. Okay, and lastly, finally, kalau kita ada more than 1 cycloalkane attached to carbon chain.
No matter how small the carbon atom is in this chain, bila dia bonded dengan dua cycloalkane, okay, maka yang tengah itu yang akan menjadi parenting. Okay, so maksudnya cyclopentyl ini akan menjadi apa? Substituent. Okay, so parent chain now kita ada sebanyak 1, 2, 3 carbon, and we have cyclopentyl on position 1 dan 3. So nama dia akan jadi 1,3 dicyclopentyl propane. Okay. Ya. Yep, sama juga kalau yang ni ada 6 carbon, yang ni 5 carbon. So dia akan jadi 1 cyclopentyl, 3 cyclohexyl propane. Kedua. Reaction dan juga preparations of alkane. Okay, itu je untuk hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Yep. Yes. Tak nampak tadi. Di mana? Apa ni? Ini kan cyclopentyl kan? Cyclopentyl. Ya. Apa? Cyclopentyl. Sebab pentyl. dia becoming substituent. Tadi kan dalam slide madam tunjukkan madam. Ada satu tu dia tulis dia tulis benzene. Tapi dia baca atau C6H. Ya. Ya. Kalau dia tulis macam tu je, tak macam kalau ada ke macam soalan dia tulis itu je, dia tak tulis Yes, itu ada. cyclo. You